والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di kelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang amat mendengar lagi amat melihat. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Dr. Ridwan, penyelaras Parlimen Besut, Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat sama-sama dalam suatu majlis untuk kita memperingati suatu peristiwa yang besar, suatu peristiwa yang bersejarah yang berlaku kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan salah satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi kita Muhammad terlalu banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan anna mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tazidu ala 1200. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lebih daripada 1200 jenis mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar ialah mukjizatul Quran yang berkekalan sampai hari kiamat.
yang tidak akan berubah dan tidak boleh diubah, dijamin oleh Allah. Allah tetap akan menjaganya. Firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran. Orang tak boleh ubah. Para nabi dan para rasul yang lain juga dikurniakan mukjizat oleh Allah. Tetapi Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada mukjizat nabi lain. Bahkan lebih hebat daripada mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, ma a'tallahu nabiyyan syai'a illa wa a'ta Muhammadan ma huwa aktsaru minhu. Bila Allah kurniakan sesuatu mukjizat kepada para nabi yang lain, maka Allah kurniakan mukjizat yang lebih banyak, bahkan lebih hebat daripada nabi lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila ditanya Al-Imam Syafi'i, bagaimana kalau kita nak ukur mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Di antara mukjizat Nabi Musa boleh belah laut. Ketika Firaun dan bala tenteranya mengejar Nabi Musa, ketika Nabi Musa berhadapan dengan lautan, di hadapannya lautan, di belakangnya Firaun dan bala tenteranya, Nabi Musa terkepung, sehingga pengikut Nabi Musa menyatakan sudah tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bila pengikut Nabi Musa menyatakan kita sudah terkepung, ke mana kita nak lari? Habis riwayat kita. Terkepung dah kita, mati dah kita hari ni. Qala kalla, dengan tegas dan yakin Nabi Musa menyatakan tidak. Tidak. Jangan bimbang, kita akan selamat. Kita tidak akan musnah. Kita tidak akan tenggelam. Kita tidak boleh dibinasakan oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi, kerana Tuhanku ada bersama-sama denganku. Ini keyakinan Allah Ta'ala ada. Sayahdin, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Bila kita bergantung kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa dia benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar kepada masalah apa saja yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan beri rezeki kepadanya daripada arah yang tidak disangka-sangka. Kena takut Tuhan, bergantung kepada Allah. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa supaya ambil tukak, pukul air laut. Bila Nabi Musa ambil tukak, dia pukul air laut, famfalaq, tiba-tiba terbelah air laut. Terbelah jadi 12 loro macam lebuh raya.
Nabi Musa dan pengikutnya menyelamatkan diri. Fir'aun, bila Allah nak binasakan Fir'aun dan bala tenteranya, lalu Fir'aun mengejar, dan bala tenteranya mengejar Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa. Bila Nabi Musa menyeberangi lautan tersebut, Allah Ta'ala cair semula air laut. Fir'aun dan bala tenteranya dibinasakan oleh Allah. Orang tanya Imam Syafi'i, lagu mana nak ukur mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Musa? Nabi Musa boleh belah laut, bagaimana dengan mukjizat Nabi Muhammad? Jawab Imam Syafi'i, mukjizat Nabi Muhammad hebat lagi. Kalau Nabi Musa dikurniakan mukjizat boleh belah laut, Nabi Muhammad dikurniakan mukjizat dia boleh belah bulan. Laut bawah, bulan atas. Hebat Nabi Muhammad lagi. Belah hak bawah ni hebat dah, belah hak atas langit ni lagi hebat lah. Kawan. Dan kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak ukur dengan mukjizat Nabi Sulaiman pun kamu tak boleh ukur. Walaupun Nabi Sulaiman dikurniakan kerajaan oleh Allah, dia memerintah dunia. Nabi Sulaiman memerintah dunia, bukan memerintah tanah Arab, memerintah dunia, memerintah manusia. Boleh memerintah jin, boleh memerintah binatang, bahkan diberi kefahaman oleh Allah, boleh memahami percakapan binatang. Bukan saja bahasa orang, bahasa binatang pun dia boleh cakap, dan dia boleh faham. Ulimna mantiqat thair, diajar kepada kami percakapan burung-burung. Burung kecek boleh faham, binatang kecek boleh faham. Dia nak pergi ke mana-mana, dia boleh perintah angin dia bawa dia. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawaha syahrun. Nabi Sulaiman boleh haruh angin. Kalau dia menaik atas angin, angin akak dia sepagi. Kalau perjalanan biasa sebulan, dia menaik sepagi. Orang berjalan biasa sebulan. Ini hebat. Hebat Nabi Sulaiman, boleh menaik di udara, angin akak dia. Kalau kamu nak ukur dengan mukjizat Nabi Muhammad, tak boleh ukur juga, kata Imam Syafi'i. Kalau Nabi Sulaiman dikurniakan mukjizat boleh menaik di udara, Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad, bukan setakat boleh naik di udara, tapi Nabi Muhammad boleh naik bukan setakat langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang tiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh, bahkan lebih tinggi daripada itu, sehingga ke Sidratil Muntaha pada malam Isra dan Mi'raj. Habis Sulaiman menaik pokok bawah ni ya, langit ni ya, Nabi Muhammad sehingga ke Sidratil Muntaha. Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha itulah adanya jannatul ma'wa. Nabi Muhammad naik. Ini hebat Nabi Muhammad. Sebelum daripada kita pergi lebih lanjut membicarakan tentang Al-Isra wal Mi'raj, marilah sama-sama kita memahami apa makna Isra dan apa makna Mi'raj. Ma huwal Isra wa ma huwal Mi'raj. Apa dia Isra, apa dia Mi'raj?
Biar kita boleh jawab kalau orang tanya Isra' ni ke apa dia. Lepas dibenarkan buat majlis-majlis kuliah-kuliah dengan kita kena jaga SOP, kita mulakan majlis buat sambutan Isra' wal Mi'raj. Kebetulan kita berada di bulan Rajab, akhir Rajab ni. Baik kalau orang tanya sambut Isra' Mi'raj ni apa dia? Ceroyak ke sikit. Dia kata munasabah tanya boleh Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ke Isra' Mi'raj je. Payah lah mu tanya gitu, aku nak jawab payah. Dah Isra' Mi'raj ke apa dia? Isra' Mi'raj ni ada. Ma huwal Isra' wa ma huwal Mi'raj. Apa makna Isra' dan apa makna Mi'raj? Biar kita cuba faham malam ni. Kalau kita faham dah pun kita tambah fahaman lagi. Al-Isra' lughatan sara lailan. Isra' dari segi pengertian bahasa maknanya berjalan malam. Isra' bahasa Arab, bahasa Melayu kalau balik bahasa berjalan malam. Jalan malam. Isra' makna berjalan malam. Kalau geng Ibrahim jalan malam tu geng Isra' tu. Geng Isra'. Jadi kalau anak kita Ibrahim jalan malam, tanya dia mungkin Isra' mana weh? Masa ni baru klik ni pukul 12 baru balik ni ke Isra' mana weh? Isra' makna berjalan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah. Allah yang maha suci daripada sebarang kelemahan. Allah yang maha suci daripada sebarang penyerupaan. Allah inilah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada waktu malam. Itu dari segi pengertian bahasa. Dari segi istilah, apa makna Isra' dari segi istilah? Kita bukan nak bincang dari segi bahasa, dari segi istilah, pengertian. Apa dia Isra'? Makna Isra' dari segi istilah ialah zihabullah binabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Filistin fi juz'in minal lail thumma ruju'uhu min lailati. Makna Isra' ialah Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Bukan Nabi berjalan sendiri. Dah ingat? Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Bukan Nabi berjalan dengan kederak dia, tak. Allah Ta'ala yang bawa Nabi berjalan. Bila Allah Ta'ala yang maha perkasa yang maha bijaksana, yang maha suci daripada sebarang kelemahan dan kekurangan, bila Allah ini memperjalankan Nabi Muhammad, maka tidak timbul persoalan macam mana orang pergi sebulan balik, Nabi pergi sekejap, lama sekejap, tak timbul masalah. Sebab Allah Ta'ala yang bawa Nabi berjalan. Masalah ciptaan Allah. Jauh dekat tak timbul persoalan, kerana jauh dekat ni ciptaan Allah. Ada. Jadi makna Isra' ialah zihabullah binabiyyi. Allah Ta'ala bawa nabinya Muhammad bawa berjalan. Bawa berjalan daripada mana? Minal masjidil haram bi Makkah. Bawa berjalan daripada Masjidil Haram di Makkah.
Berjalan pergi ke mana? Ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Berjalan pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Palestin al-muhtallah. Palestin yang dijajah. Kalau kita tengok dalam peta, jadi Israel. Israel itu penjajah. Sebab tu ulama-ulama menyatakan tak sepatut kita sebut negara Israel. Yang patut kita sebut negara Palestin yang dijajah. Palestin al-muhtallah. Palestin yang dijajah. Kalau kita terikut-ikut dengan mereka sebut negara Israel, negara Israel, negara Israel, lama-lama dunia akan ingat negara ni kepunyaan Israel. Bahkan anak-anak orang Islam pun ingat negara ni kepunyaan Israel. Sebab nama pun negara Israel. Tu dia punya implikasi. Tapi kalau kita sentiasa sebut Palestin al-muhtallah, Palestin al-muhtallah, Palestin al-muhtallah, Palestin yang dijajah, Palestin yang dijajah, Palestin yang dijajah, orang tahu yang dinamakan Israel dalam peta dunia itu adalah negara Palestin yang dijajah oleh Israel. Nama ni pun penting juga. Penting benar, tidak penting juga. Lama ubah-ubah kat lama kau leweh. Tak? Tak orang lah ni dia pasti ubah-ubah. Dulu tanah Melayu jadi Malaysia, leweh sikit. Bila tukar tanah Melayu kepada Malaysia, ni cerita. Maka orang lupa bahawa ini tanah Melayu. Orang lupa. Tidak orang, kadang-kadang kita lupa. Tu yang timbul masa PF meretah dulu. Siapa dia kata negara ini asalnya orang Melayu, kalau ada cikgu mengajar lagu tu, ambil pembaris ketuk atas kepala cikgu dia. Dia kata ni orang India punya. Kau tak aja dengar. Masa PF lon ni linear sikit. Linear sikit dulu 22 bulan tak linear. Ni saya nak ambil contoh bila tukar tu jadi Malaysia ni punya Melayu dah juga, tapi dia lain dah Malaysia dengan tanah Melayu. Lain. Tu baru tahun berapa? 63. Tukar nama 63. Ni jadi dunia menganggap negara ni Israel punya, Palestin. Maka kita orang Islam kena sebut Palestin al-muhtallah, Palestin yang dijajah. Jadi Nabi Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin fi juz'in minal lail. Berjalan tu bila? Berjalan tu satu juzuk daripada waktu malam. Berjalan tu malam. Malam pula bukan semalam ni. Jangan ingat Nabi pergi ni semalam ni dah. Fi juz'in minal lail. Nabi pergi sebentar. Apa naik ke langit sebentar. Fi juz'in minal lail. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dia sebut lailan. Kalau mengaji bahasa Arab, lailan ni nakirah. An-nakiratu huna litaklil, ay litaklili muddatil lail. Nakirah di sini menunjukkan jarak waktu itu sedikit sahaja. Kalau Nabi pergi sedikit di mana? Sekejap. Sebentar. Iaitu satu juzuk daripada waktu malam. Bukan Nabi pergi semalam. Tidak. Sebahagian kecil daripada waktu malam. Bahkan Nabi balik pada subuh. Nabi balik dah pada subuh. Nabi balik.
summa ruju'uhu min lailati. Kemudian Nabi balik malam tu juga. Ai semata tu dia kata. Inilah mukjizat. Orang pergi lama tu tidak mukjizat. Perjalanan waktu itu sebulan lagi sebulan kelik. Daripada Mekah ke Palestin, perjalanan biasa waktu itu sebulan lagi sebulan balik. Nabi pergi sekejap, tak sampai semalam ni. Itulah mukjizat. Ini orang panggil mukjizat. Jadi ini makna Isra. Isra makna Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin fi juz'in minal lail, pada satu juzuk daripada waktu malam. Thumma ruju'uhu min lailati, kemudian Nabi balik pada malam itu juga. Peristiwa ini berlaku bila? Isra' Mi'raj ni berlaku bila? Bulan Rajab. Tahun bila? Setahun sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Setahun. Iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan duka cita. Isra dan Mi'raj ini merupakan tasliyah kepada Nabi Muhammad. Apa makna tasliyah? Allah Ta'ala nak hibur hati Nabi, kerana Nabi berada dalam keadaan duka cita, sehingga tahun itu digelar sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa tahun tu disebut Amul Huzni, tahun duka cita? Kerana berlaku beberapa perkara yang menduka citakan Nabi. Ada dua perkara besar yang menduka citakan Nabi. Yang pertama, kematian pak saudara dia Abu Talib. Orang Quraisy duk lawan Nabi, Nabi duka cita dah. Tapi di antara orang yang mempertahankan Rasulullah ialah pak saudara dia Abu Talib. Walaupun Abu Talib tak beriman, tapi Abu Talib mempertahankan Rasulullah, kerana Rasulullah ni anak saudara dia. Tiba-tiba orang yang mempertahankan Rasulullah meninggal dunia. Coba kita bayangkan, Rasulullah pernah bersabda, "Manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu illa ba'da wafati Abi Talib." Orang Quraisy tidak pernah menyakiti batang tubuhku kecuali setelah kematian Abu Talib baru dia berani. Lawan-lawan pun nak khianat batang tubuh Nabi tak berani, kerana Abu Talib akan mempertahankan. Orang malu kepada Abu Talib kerana dia pemimpin di Mekah. Orang takut kepada Abu Talib, orang Quraisy pun takut, malu dan takut kerana dia pemimpin di Mekah. Tiba-tiba orang yang memberi perlindungan kepada Nabi meninggal dunia. Bila Abu Talib meninggal dunia, orang Quraisy berani menyakiti batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih ya Nabi.
dalam keadaan Rasulullah sedih, tiba-tiba wafat pula Siti Khadijah. Siti Khadijah pula mati. Sedih pok saudara hak pera yang kecil. Pok saudara hak pera yang kecil. Walaupun pok saudara Nabi ni ramai, tapi Abu Talib Abdul Muttalib wasiat kepada Abu Talib supaya pera Nabi. Dia agak ke Abu Talib. Tok dia agak ke Abu Talib. Bila Abu Talib, bila Abdul Muttalib nak mati, Abdul Muttalib peripun habis anak-anak dia. Dia duduk tengok ke Nabi. Nabi kecil lagi kan, cucu dia. Nabi cucu Abdul Muttalib. Dia tengok, lalu dia menangis. Abdul Muttalib menangis. Abdul Muttalib ni dia orang yang cekal. Di saat dia berdepan dengan tentera musuh, dia tak aja menangis. Di saat dia berdepan dengan Abrahah, dia nak runtuh Kaabah, dia tak menangis. Ada orang hebat, dia tak menangis. Sehingga dia kata kepada Abrahah, wa inna lil baiti rabban yahmi. Ingat molek rumah ni, Baitillah ni ada tuan dia. Tuan dia akan jaga. Nak serai boleh, tapi jauh panah lah, tuan dia akan jaga. Dia boleh berdepan. Tiba-tiba anak-anak dia melihat, bila dia sakit nak mati, dia menangis. Anak-anak dia terkejut. Ni baru tengok ayah dia menangis. Baru tengok Abdul Muttalib menangis. Bila dia tengok ke Nabi, dia teriak. Lalu anak-anak Abdul Muttalib tanya, limadha tabki? Ayah teriak apa? Atakshal maut wa huwa masiru kulli hayy? Adakah ayah menangis kerana ayah takut kepada mati? Sedangkan kematian itu adalah kesudahan bagi setiap yang hidup. Orang hidup memang wajib mati. Kalau tak si mati, jangan hidup awal lagi. Tak mati. Tak wujud atas dunia, tak mati ya dia. Tidak dilahirkan, tak beranak, tidak dilahirkan, tak wujud, tak mati, muka dia tak ada. Mati ni wa huwa masiru kulli hayyin. Mati ni kesudahan bagi setiap yang hidup. Kita mati kerana kita hidup. Kalau kita tak hidup, tak mati tu. Jadi anak-anak dia kata takut apa? Mati-mati ni kesudahan bagi setiap yang hidup. Mati belaka. Afa immitta afahumul khalidun. Allah menyatakan, wahai Muhammad, apakah kalau kamu mati, orang-orang yang lawan kamu itu kekal hidup? Bila orang Quraisy ni mengharap supaya Nabi mati. Baik, Allah Ta'ala sebut, kalau kamu mati, afahumul khalidun, orang yang lawanmu hidup kekal lah. Tak juga, mati juga. Mati juga. Jadi mati ni nak lari tak boleh. Kita kena bersedia untuk menghadapi kematian. Tak ada orang tak mati. Abang kata Nabi Isa pun akan mati juga. Lah ni dia diangkat ke langit. Di akhir dunia Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Nabi Isa akan merantau dunia. Di akhirnya Nabi Isa juga akan mati. Bukan setakat Nabi Isa akan mati. Mati sendiri pun akan mati.
Mati tu akan mati juga. Tuhan akan mati. Faham ke tak tu? Tuhan akan mati tu. Sesok bila ahli syurga masuk ahli syurga belaka. Bila ahli neraka masuk ahli neraka. Lalu ahli syurga gembira, ahli neraka duka cita. Cuma ahli syurga bimbang takut mati. Orang duk ala nikmat bimbang takut mati lah, mati. Mana? Supaya orang ada kuasa dia bimbang takut lama jatuh. Orang kaya bimbang takut sesak. Orang besar bimbang takut hilang kuasa. Mana? Batu kadang-kadang dia sekali kecek begitu, sekali kecek begini, sekali ala kau tu, sekali ala kau ni. Tu duk congok supaya tak jatuh. Orang hidup bimbang takut mati. Jadi orang yang syurga ni suka dah, cuma bimbang takut mati. Oleh dalam neraka pula nak mati. Mati tak azab lah. Ni. Dia kira begitu. Dia tak sekekal neraka. Lalu Allah perintah malaikat bawa mati. Menyerupai seekor kibas. Diletak tengah-tengah antara syurga dan neraka. Letak mati dengan menyerupai seekor kibas. Lalu Allah bertanya kepada ahli syurga dan ahli neraka. Ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahli syurga, mu kenal ke tak gapo dia tu? Qalu na'am. Ahli syurga jawab kenal. Hadzal maut, itulah mati. Dia Allah Ta'ala tanya pula ahli neraka, wa ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Wahai ahli neraka, mu kenal tak gapo tu? Qalu na'am. Ahli neraka jawab kenal. Hadzal maut, itulah mati. Bila kenal kata tu mati, lalu Allah Ta'ala perintah supaya mati disembelih. Kibah itu disembelih di antara syurga dan neraka. Bila mati disembelih, maka matilah mati. Faham tak? Mati disembelih, maka matilah mati. Tak ada orang mati. Lalu Allah berfirman, ya ahlal jannati khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai ahli syurga, kekal kamu selama-lama dalam syurga, tak mati dah. Dan wahai ahli neraka, kekal kamu selama-lamanya dalam neraka, tak mati dah. Maka ahli syurga bertambah sukacita, dan ahli neraka bertambah duka cita. Jadi anak-anak Abdul Muttalib tanya dia, adakah ayah takut kepada mati? Ya, ayah menangis. Sedangkan mati itu adalah kesudahan bagi setiap yang hidup, menyudah bagi segala yang hidup. Memang dalam Quran disebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri tetap akan merasai kematian. Dan sesungguhnya segala amalan kamu akan disempurnakan balasannya oleh Allah kepada kamu pada hari kiamat kelak. Hak buat gapo-gapo ni Tuhan akan balas esok.
Buat baik tuan balas baik, buat jahat tuan balas jahat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, maka siapa-siapa dia yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka berjayalah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan dunia ini tak lain malaikat kesenangan yang memperdayakan manusia. Tertipu manusia, tertipu. Kalau kita tak mengaji, kita tertipu. Mula tu Goni Aziz ni dia buat bandingan. Dia buat bandingan kita ni tertipu. Kalau kita tak mengaji, kita tertipu. Supaya budak-budak yang rumah dia baru masuk elektrik. Cerita baru masuk api, baru masuk elektrik. Bila baru masuk elektrik, dia tak tahu kata metal tu jalan. Habis kipas dia buka belakang, dalam bilik otak duduk pun dia buka kipas. Ada ekor dia buka belakang, ada lampu dia buka belakang. Dia tak tahu kata metal tu jalan. Metal tu tak jalan. Bila dia terkejut? Dia terkejut bila mari bil. Orang lain 50 riyal sebulan sebagai contoh, dia 500. Kijombo tu getah 500 bil elektrik. Dan ni penat lah pendapatan dia 500 ya je tu. Maka dia terkejut. Budak tak cerdik lagu tu. Maka manusia tak cerdik, dia tak ingat apa yang dia buat dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar sepatah perkataan pun kecuali raqib atid nak catat belah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tiap-tiap orang di kalangan kamu ada kiraman katibin duk jaga. Kiraman katibin ni menulis yang mulia ini, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu belaka gapo hokmu buat. Hokmu buat dia tahu. Hokmu ucap pun dia tahu. Bila B dia nak mari, B nak mari esok. Kejut berdegar kita esok, kejut berdegar. Kalau hok B api tadi tak apa, sekali sebulan. Bulan depan kita berjimat lah. Mari surat catatan amalan nak kelik, mari besuk kapur raja, tak leh dah. Ni dia panggil apa sini kamu? Alo alo Belango. Belango orang buat singgah ikan lah. Belango, budak-budak lah ni tak tahu dah orang singgah ikan lah Belango dulu. Nak cari alo Belango tak ada dah. Alo pun tak ada, Belango pun tak ada. Tak ada. Terkejut. Jadi bila anak-anak Abdul Muttalib tanya, teriak ni takut mati ke? Sedangkan mati kesudahan bagi setiap yang hidup. Apa jawab Abdul Muttalib? Aku teriak bukan aku takut mati, aku tahu dah. Semua tu nenek kita mati belakang. Jangan siapa belakang kita bakal mati. Tapi aku menangis, teringat aku cucu aku. Dia tunjuk kepada Nabi Muhammad masa kecil ni. Ingat cucu ni. Nabi umur 8 tahun. Cucu aku ni Abdul Muttalib kata mak dia mengandung dia 2 bulan, ayah dia mati dah. Lahir tak ada kenapa. Umur 9 tahun mak dia mati pula. Ni 8 tahun aku pula nak mati. Ingat ke dia? Lalu anak-anak Abdul Muttalib pakak menyatakan kesediaan untuk rela Nabi Muhammad. Tak apa, hamba jaga. Tak apa, hamba jaga. Ramai-ramai. Ada anak, ada tak ada anak. Pak zaman Nabi tak ada anak ada. Hamzah tak ada anak. Hamzah kata tak apa dia pegang. Abdul Muttalib tak ui. Apa dia tak ui kalau orang tak ada anak pegang anak.
Tengok orang tua jadi biasanya bukan semua, kebiasaannya orang tak ada anak ni, kalau dia pegang anak dia tu siapa bunuh anak. Kebiasaannya lagu tu. Kebiasaan, tidak semua tu, tidak semua. Jadi bunuh, dia turut belakang. Nak bersikap beli basikal. Nak motor beli motor, pada congek motor. Congek. Jepun buat motor tayar 2, dia pakai tayar so. Dia congek. Kita tanya awal apa congek, dia kata lah ni tayar agak mahal, jimat sikit. Kena ke dia, kita beri ke dia, jawab dia. Tengok dia congek, kita beri kereta. Bunuh. Jadi Hamzah nak pegang Abdul Muttalib tak lagi, tak boleh. Abdul Muttalib amanahkan kepada Abu Talib, yang anak ramah. Orang anak ramah dia pandai pegang anak. Tak orang tu boleh nampak. Abdul Muttalib bui ke Abu Talib, amanahkan kepada Abu Talib. Dia Abu Talib bui jaminan dia akan jaga Nabi lebih daripada dia jaga anak dia sendiri. Dan memang sungguh orang Quraisy tak boleh buat apa-apa masa Abu Talib hidup. Abu Talib mempertahankan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Talib mati. Sedih Nabi. Orang Quraisy pula berani nak khianat ke Nabi, menyakiti batas tubuh Nabi. Sedih tak habis lagi kematian Abu Talib. Mati pula isterinya yang tercinta, Siti Khadijah. Siti Khadijah mati pun. Cuba bayangkan sedih. Bertipu-tipu. Siti Khadijah ni isteri yang paling Nabi sayang. Paling Nabi sayang. Sehingga selepas kewafatan Siti Khadijah pun Nabi selalu menyebut-nyebut kebaikan Siti Khadijah. Bahkan Nabi bila masuk gapo-gapo, Nabi kirim kepada kawan-kawan Siti Khadijah kerana ingat kepada Siti Khadijah. Itu cara ingat kalau orang mati ni, kita kena hubung silaturahim dengan orang yang baik dengan dia waktu dia hidup secara lagu. Kita cara nak hubung silaturahim, nak buat baik kepada ibu bapa kita, hak hidup ke hak mati, tengok dia baik dengan siapa. Dia baik dengan siapa? Saya baik dia tu kena raih. Saya baik mak kita tu kena raih. Jadi bila Nabi selalu menyebut-nyebut kebaikan Siti Khadijah, sehingga satu hari Siti Aisyah rasa cemburu kepada Siti Khadijah. Padahalnya Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah dan Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain setelah Siti Khadijah wafat dah. Siti Khadijah mati dah. Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi tak pernah berkahwin dengan siapa-siapa ketika hayat Siti Khadijah. Nabi bini seorang ya. Waktu Siti Khadijah ada. Okey. Sebab tu ada yang meriwayat suami dia royak ke isteri dia royak dia nak nikah seorang lagi. Lalu bini dia tanya, abang nak nikah seorang lagi tu apa? Mana? Dia kata ikut sunnah. Ikut sunnah. Nah, orang lelaki mana ikut sunnah. Dia kata duk lari apa kalau kita nak ikut sunnah. Kata bini dia, sunnah lain banyak lagi. Puasa senang kami, bangun semaya tahajud, tak ikat gerak tak bangun dia kata. Nah ni. Hari dia jawab mana, dia kata hak lain tu sunnah aku tak belagangi, hak ni aku belagangi. Kalau aku tak belagangi, aku tak buat dah. Hak belagangi aku tak buat, bodoh lah aku dia tu. Jawab begitu. Tapi bini dia ni cerdik juga. Dia kata Nabi ni berkahwin dengan isteri yang lain setelah Siti Khadijah mati. Demo ni kita tak mati lagi nak bini dah dia kata. Asnya suami dia. Asnya. Jadi
Orang perempuan ni, Aisyah ni dia boleh bila Nabi puji Siti Khadijah, dia cemburu. Sedangkan dia kahwin dengan Rasulullah, Siti Khadijah mati dah. Tu perangai orang tino. Dan orang mati cemburu boleh. Orang hidup lah sakata lah. Tu orang tino Mekah, orang tino sini tak tahu lah. Ni cerita orang puan Mekah tu. Dia cemburu. Tapi Aisyah ni cerdik, walaupun dia cemburu, dia tidak buat berkakse. Lalu dia pergi menghadap Rasulullah. Dia tanya Rasulullah. Tengok orang cerdik, orang cemburu cerdik lah. Nak cemburu tak apa, biar cerdik. Dia cerdik. Ni dok tak ada apa-apa ni. Pembah telefon selalu. Macam-macam. Rembah puyuk selalu. Dia tanya makan mana tadi? Suami dia royak makan rumah bini muda. Dia buang pinggir rembah selalu. Suami dia royak betul. Saya dia nama muda, buka kedai. Jadi dia makan rumah kedai bini muda lah. Bini kepada muda, bukan bini muda dia. Kawan ni marah dah, rembah telefon dah. Mak dia royak. Bukan bini abang, dia kata bini kepada muda. Dia buka kedai. Jadi kita pergi makan kedai bini muda. Allah kata bini dia menyesal kita pekong telefon pecah nak beli lain dah. Dia jangan lagu tu. Jadi Aisyah walaupun dia cemburu, dia kecek cerdik. Dia tanya Nabi. Dia tanya gua mana? Ya Rasulullah, law anna indaka naqah wa aradta an tar'aha wa ra'aita ardan ru'yat wa ardan bikran lan tar'aha ahad fi ayyi ardin tar'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah ada seekor unta, Rasulullah nak beri makan kepada unta ini, lalu Rasulullah lihat ada di sana satu padang ragut yang rumputnya telah diragut oleh unta yang lain, dan satu padang lagi rumputnya tidak pernah diragut oleh mana-mana unta. Ni ada unta makan dah rumput padang ni tak ada seekor abuk lagi unta mari makan. Agak-agak mu nak tambah unta mu mana? Dia tanya Nabi. Apa anda dia kecek pasal dia anak dara. Siti Khadijah tu janda. Lalu dia kata kepada Rasulullah, laqad abdalakallahu khairan minha. Bolah duk merungut tentang Siti Khadijahnya. Kerana Allah Ta'ala telah gantikan kepada engkau ya Rasulullah orang yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Maksud orang yang lebih baik tu dia lah. Pasal dia anak Abu Bakar, pasal dia anak dara. Siti Khadijah bukan anak Abu Bakar. Siti Khadijah bukan anak dara. Bila dia kata begitu, apa jawab Rasulullah? Ma abdalani Allahu khairan minha saddaqatni id kadzdzabani an-nas wa awatni bimaliha wa razaqani Allahu minhal walad id haramani min ghairiha. Rasulullah menyatakan tidak, Allah tidak pernah menggantikan kepada aku orang yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah lah orang yang terbaik, orang yang paling baik, kerana dia membenarkan ajaranku ketika orang lain tak percaya, ketika orang lain bakit lawak belaka, dia telah beriman kepadaku, dia percaya. Orang yang mula-mula sekali beriman ialah Siti Khadijah. Dulu pada Abu Bakar, dulu pada Sina Ali, dulu pada Zaid. Dia orang pertama. Saddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dia membenarkan ajaranku ketika orang lain membohongi ajaran yang aku bawa. Wa awatni bimaliha, dan dia tolong aku dengan seluruh hartanya. Wa razaqani Allahu minhal walad id haramani min ghairiha. Dan Allah Ta'ala beri rezeki semua anak-anak aku lahir melalui Siti Khadijah, ketika anak-anak yang lain semua tak ada, isteri yang lain tak ada anak belah. Si Nabi yang lain tak ada anak belah. Siti Khadijah. Ibrahim
anak Rasulullah melalui Maryah Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri-isteri lain tak ada. Khadijah yang melahirkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana sedihnya Nabi. Sedih Pak Zara mati, sedih isteri mati, orang Quraisy kuat lawan. Lalu Nabi mengambil keputusan untuk berdakwah di Taif. Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan supaya orang Taif beriman. Orang Taif lawan pula. Lawan pula. Sehingga lontar Rasulullah dengan batu sehingga berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya Nabi. Sehingga mereka cerita Nabi balik orang Mekah sekak boleh masuk pula. Sehingga Nabi minta pertolongan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tolong bawa Nabi masuk, kalau tidak imigresen tak secok pasport. Kalau lah ni masuk akan dibunuh. Mut'im bin Adi. Sebab tu Nabi ingat jasa Mut'im bin Adi. Sehingga dalam satu hadis Nabi sebut tentang tawanan peperangan Badar. Tawanan peperangan Badar ni nak lagu mana? Nabi bicara dengan sahabat nak lagu mana kan? Sina Umar bagi cadangan bunuh belaka. Sina Abu Bakar kata kita ambil tebusan. Itu panjang ceritalah. Tapi Nabi pun sebut law kana al-Mut'im ibnu Adiy hayyan thumma kallamani fi haula'i nabna la taraktuhum lah. Kalaulah Mut'im bin Adi itu masih hidup dan dia mari berunding dengan aku kecek tentang tawanan perang Badar, nescaya aku akan terima pandangan Mut'im bin Adi. Mana Islam ni walaupun orang tu orang kafir, tapi kalau dia berjasa kepada Islam perlu diambil kira juga. Ambil kira juga. Ini Islam, comel Islam. Nabi balik dan keadaan duka cita itulah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra tu baru Isra, baru Mi'raj tak lagi. Hak Nabi tengok tak ayat lagi, baru mukaddimah, baru buku apa dah. Tak boleh dah. Kalau kita Mi'raj naik ke langit lama tak ada turun. Nyayung ke demo. Baik kita beradu tak naik. Jadi tentang apa yang berlaku, apa yang Nabi lihat, itu kena panggil orang lain pula ulah lah. Cuma pada malam Isra dan Mi'raj difardukan ibadat sembahyang. Sembahyang ni besar. Kita kena jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Jadi kita buat masjid comel dah. Comel lagi, kawasan luas lagi, besar lagi. Kita pakat beriduk lah. Pakat beriduk dengan sembahyang berjamaah, dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah segala kerja amal yang kita buat akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.